Okey, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey Kak Liza silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum muqabudah. Farihanum maqbudah. Farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ya. Wala taqtumus syahadah. Jaga kaf jangan tak. Wala taktumus syahadah. Wala taqtumus syahadah. Ya. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzib. Yasha'u wa yu'ad Hamzah. ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu Nipis. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Suat tebal. Wa ilaikal masir. Ro yang nipis. Wa ilaikal masir. Ma nipis, suat tebal, ro nipis. Wa ilaikal masir. Masir. Wa ilaikal masir. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha, 2 harakat. Wus'aha. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
Rabbana la tu'akhizna in nasina au a'ta'na Au akhtana. in nasina au Au. au Bukan hau Kak. au Ya. au Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana Au akhtana. 2 harakat. au akhtana Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu Sod tu tebal. Isran kama. Sod tebal. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Ya. Rabbana wa la tuhammil Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Ya. wa'fu an Wa. wa'fu anna waghfir lana Jaga jangan waghfir. Dia melantun tu. Wa'fu anna waghfir lana. wa'fu anna waghfir lana warhamna Waghfir lana warhamna. waghfir lana Waghfir jangan fir. Fir lana. Fir. waghfir lana warhamna. Dah salah. Boleh. Dia melantun sikit. Dia ada bunyi war. Re tu tak mau. War. Macam tu. Waghfir lana warhamna. Waghfir lana warhamna. Anta maulana. Dengar. Anta maulana. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Sama. Okey, Ida silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته Lagi sekali. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها Wamai dengung. Yang pertama dengung tak cukup. Yak jangan yak. Dia ada ditolak dengan suara sekali tu. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله panjang. أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله Yeah. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Yeah. ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني dengung kan Ustazah? إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته Yeah. على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Dak. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Kak Ita silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم Safa. Jangan tebal. Safa. سافر Yeah. balik. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة Yeah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي Hamzah bunyikan. اؤتمن أمانته Yeah. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة Yeah. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Yeah. والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله Bihillah. Bunyikan ha dia. به الله Yeah.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما آمن الرسول رسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه yeah. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Yeah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها boleh boleh لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا yeah. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين كما ambil balik كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا yeah. ربنا ولا تحملنا ما تحملنا ميم sabdu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا را تفخيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okay, terima kasih Kak. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay, Aziza. Sorry. Dia kalau naik walker tu dia tak ada break. Laju je ayah dia buang sampah, takut dia tergelungsur kat pintu tu. Sini. Kat sini je. Okey, terima kasih Kak Ita. Okey Fiza silakan. Ayunya hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi pakai telekong tapi macam hari ni bawa balik tadi. Betul dah. Okey. Silakan. Ustazah? Ya saya. Yang ayat first tu kan? Boleh berhenti tak? Sebab saya dah try tak boleh satu ayat. Berhenti dekat katiba. Okay, alright. Lepas tu kat walam balik ulang. Walam, betul. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba. Yeah. Walam tajidu katiban farihan maqbudah. Dia punya bunyi qalqalah tu. Dia jangan kata jangan maq dia apa dalam sangat kan. Maqbudah longgarkan dia tebal. Maqbudah. Maqbudah. Ya. Fa in amina ba'dukum ba'dan
ba'don. Ba'dhan. Betul lah tadi yang dengung tu. Fa'in amina ba'dukum ba'don Falyu'addil ladzi. Hamzah. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ambil balik falyu'addil. falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah Ya. wala taktumus Jangan bunyi tak. Walaupun dia perlahan tapi dia tetap punya suara, dia tak ada suara langsung. Wala taktumus syahadah. ada bunyi suara lantun tak. Dia tak boleh tak. Angin je. Tak. Itulah angin kaf, itulah hamas. Wala Boleh? wala taktumus syahadah. Ya. Wa may yaktum Jaga jangan ya ke. wa may Wa may yaktum. Yak. Bunyilah. Wa may yak. Angin je angin. Yak. wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. فإنه آثم قلبه. Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sudah. Fayaghfiru Jaga Rain. Jangan buang. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Mesti bunyikan hamzah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kat mana tu? Oh, yang dengung tak cukup. Yang last Dengung tak cukup. Oh, dengung. Wa yu'adzibu man yasha'. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus. La nufarriqu baina
La nufarriqu kat mana Nufar. Ro. Nufar. Nufar. Ya. La nufarriqu Tebal tu. Kalau nufar tebal. La nufarri. Hujung lidah je bergerak. La nufarriqu. Bila riqu tu dia kena ku Ri ke? nipis lagi. Ku tebal. Ku. Qaf. Okay. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufra. Fa. Tak mau ghuf. Tak mau fa. Ghufra. Ada bunyi kan? Ghuf. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Tak bunyi angin. Mak. Begitu. Wa 'alaiha maktasabat. Ya. Rabbana la tu panjang kan Ustazah? Ya. Rabbana. Yang mana? La tu'akhidna. Tu dua je. Okay. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Kha bari bawah khi. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamal. Tak sampai. Kat mana Zah? Kalau berhenti kama hamaltah tak sampai. Oh, hamaltah tu saya ingat kena sambung lagi. Tak, kalau sampai sambunglah. Kalau tak sampai berhenti kama Tapi hamaltah. hamaltah tu boleh Boleh, ambil balik kama. Kama hamal. Jangan ambil kat situ. Ulang dulu. Yang tadi tak sempurna lagi. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Ya. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya. Wa'fu anna wa'fir. Yang satu tu wow, fir itu ghain. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey, ghain tu dah betul dah tu, cuma ada lantunan tu, masih melantun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kat mana saya lantun Ustazah? Kat wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza.
Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Ajar ini silakan. Assalamualaikum Ustazah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maghdudah Maqbudah. Ya. fa in amina ba'dukum ba'dan Dia tebal lagi. Ba'dhan. ba'dan Ah. fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah Ya. falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hajar. Sama. Okey, kita masuk surah Ali Imran. Sebutan dia Ali Imran bukan Al Imran tau. Koklah ada mungkin yang tak terlepas pandang kan. Dia kalau surah-surah tu kan kita sebut Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, tapi nama-nama ni dia tak letak al. Surah Yusuf, surah Yunus, surah Ibrahim, mana ada al kan. Jadi Ali Imran ni pun bukannya al. Kalau tengok dia punya surah yang nama dekat awal surah tu kan, dia bukannya sambungkan dengan ain, dia letak lam pada bawah kan. Dia tak matikan lam. Ali Imran, keluarga Imran. Tu. Saya record Ada lagi yang tak masuk ke kita je petang ni?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Oke. Surat berapa? 50. Oke.
Habis. So kita masuk tajwid Sekejap Kita muka surat berapa Buku biru buku pink kan kita? 91 ke Ustazah? 91 Sat. Saya pun tak ingat. Mentang-mentang lah lama kita cuti ya. Ustazahnya pun ke laut juga. Sebab saya rasa kita macam Ustazah cakap, boleh buat latihan-latihan. Ya betul kot. Buatlah. Buat tak? Sempat. Sempat. Dia sebenarnya sempat je. Tapi Tak lagi buat. sempat. Betul. 91 Bila satu. Soalan tajwid. Kalau tak ni, kalau nak buat kita buat sesama. Buat sesama. Nantilah kalau kata dah ready kan, untuk kita dah ready study sikit-sikit tu, kita buat sama-sama ni. Soalan ni okey tak? Dia tak syok tiba-tiba je kan, macam alamak tak bersedia nak jawab kan. Nanti nak kena buka kejap-kejap muka surat apa, macam tak syok kan. Dia tak ulang kaji konon-konon. Konon lah. Lepas tu nanti saya mute aja. So konon kita ulang kaji konon. InsyaAllah. Saya cakap lah bila ke tunggu habis buku semua? Saya rasa kita masuk je hari ni pelajaran untuk kandungan yang tahap 2 ni. Tapi mungkin dalam seminggu 2 ni kita cubalah study sikit-sikit. Masuk bulan 12 nanti ke. Kan ini kita habiskan dulu November. So nanti untuk bulan 12 awal tu kita cuba ulang kaji. Bukannya buat exam pun, kita sama-sama. Kan? Kita sama-sama lah. Yes. Ujian akhir tahun. Gitu. Soalan akhir tahun. Bulan 12 nak jalan pun tak boleh, banjir. Masya. Redha je lah. Okay, saya share. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok tajuk yang pertama lah pada jilid yang kedua ni, iaitu hukum mat asli. Hukum mat ni yang banyak sikit cerita ni. Nampak tak yang saya share? Nampak? Nampak Alah benar Ustazah nak buka buku tentang ada PDF. Baguslah. Senang saya nak tunjuk tu. Okey, baik, kita tengok hukum mat asli nombor 1. Dia sebut kat sini pada pada bahasa pertambahan. Maknanya dari sudut lain bila sebut pertambahan tu maknanya suara tu dipanjangkan. Kan contoh kita letak mim baris atas bunyinya ma. Tapi kalau mim alif baris atas bunyinya ma. Dia bertambah suara kita tu. Jadi dia melibatkan huruf mat lah kan. Okey, kenapa Fiza dah senyap je tu? Okey, kemudian pada istilah dia secara khusus iaitu memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat ataupun huruf lin. Maknanya suara itu boleh dipanjangkan apabila dah disatukan huruf tadi dengan huruf mat. Sama ada alif atau waw atau ya. Okey, kemudian kita tengok nombor 2. Kan dah kata dah hilang dah Fiza. Mesti bateri habis. Percaya, sekejap kita masuk Ustazah, bateri saya habis. Okey, kita tengok nombor 2 Huruf mat iaitu alif, waw dengan ya. Mudahlah kita nak ingat awi. Kalau dulu saya sekolah rendah dulu, sekolah agama dulu, Ustazah kata sebut awi, kita tahulah itu huruf mat. Okey, kita tengok dia punya syarat dia. Nombor 1, alif mesti didahului oleh baris atas ataupun disebut baris fathah. Contoh pada qala tu kan. Jadi alif yang kosong tu sebelumnya adalah huruf qaf yang berbaris atas. Itu untuk syarat alif. Kemudian nombor 2, waw mati atau waw sukun yang didahului oleh baris depan ataupun baris dhammah. Contoh dia bagi kalimah yang sama daripada qala. Qala tu qala pula. Qala telah berkata. Yaqulu tu sedang berkata. Dia ambil daripada fi'il yang boleh berubah-ubah kan. Okey, yaqulu qu waw mati sebelumnya
baris depan pada qaf. Okey, kemudian ya sukun. Nombor 3, ya sukun atau ya mati ni mesti didahului oleh huruf baris bawah. Contoh qila. Jadi kalau tengok pada baris bawah, mesti ada ya kat situ kan. Jadi dia tak berubah lah. Itu untuk mat. Alif sebelumnya baris atas. Kemudian waw sebelumnya baris depan. Ya sebelumnya baris bawah. Itu syarat yang memang dia tak larilah. Itu untuk bahagian mat. Kemudian kita masuk pada nombor 3, huruf lin. Huruf lin ni sebahagian juga daripada mat sebenarnya. Cuma dia ada sedikit saja beza antara lin dengan mat. Lin ni maksudnya lembut. Jadi bila kita melibatkan huruf ni dan tengok baris dia berubah sikit daripada mat asli tu, dia punya sebutan tu jadi lembut. Sebab tu dinamakan lin. Okey, apa huruf dia? 2 sahaja, iaitu waw dengan ya. Kenapa tidak alif? Kalau dia letak alif sebelumnya baris atas, maka dia tak lembut, dia tegak aje. Kan? Kan? Dia tak boleh nak berpusing. Contoh macam kalau qaf waw qaw. Kan? Qaf ya qoi. Contoh. Tapi kalau qaf alif qa, dia tegak. Jadi dia tak boleh dilinkan. Maka dipilih 2, iaitu waw dengan ya. Dengan syarat dia apa? Okey, tadi syarat mat kita dah tahu. Syarat untuk lin yang pertama, waw sukun yang didahului oleh huruf berbaris fathah. Baris atas. Tadi yang mat, waw sebelumnya baris depan. Yang lin ni waw sebelumnya baris atas. Contoh dia bagi kat situ saufa. So, sama juga macam kita baca surah Quraisy kan. Li'ila fi Quraisy. Quraisy kan, itu ya sebelumnya baris atas pada ra. Macam ni saufa, waw mati sebelumnya baris atas pada sin. Begitu juga nombor 2, ya sukun ataupun ya mati yang didahului oleh huruf berbaris atas juga ataupun fathah. Contoh dia laisa. Jadi kalau kita tengok dari sudut contoh yang dibagi ni, waw dia mati, ya dia mati. Tapi sebelum huruf waw dengan ya mati tadi, barisnya adalah baris yang sama, iaitu baris fathah. Tak kisahlah huruf apa pun. Jadi syaratnya adalah huruf itu berbaris fathah. Maka dia cukuplah syarat lin. Kecuali huruf alif. Alif tak ada dia tidak terlibat pada mat lin. Okey, dan satu lagi yang kita nak kena pastikan bila Quran Resam Usmani kan. Untuk huruf lin ataupun kalimah yang mengandungi huruf lin tersebut ada tanda mati pada waw dan pada ya. Tetapi berbeza dengan mat asli yang di nombor 2 yang kita tengok tadi. Qala, yaqulu, qila. Waw juga, ya juga, tapi dia tidak diletak tanda sukun ataupun tanda mati. Itu yang membezakan antara penulisan resam ataupun resam pada mushaf Resam Usmani. Kalau waw itu ada tanda mati sebelum baris atas, maka kita dah dapat dah jawapan dia lin. Tapi kalau waw atau ya mati tapi dia kosong, mesti dia tidak berbaris atas sebelum dia. Mesti waw baris sebelumnya baris depan, mesti ya tu sebelumnya baris bawah. Maka kita dapatlah jawapan sama ada lin ataupun mat. Masuk dah. Bateri ya Fiza. Sudah ku agak. Alih-alih dia senyap aja. Okey. Tak apa sikit tadi tu, nanti kan tengok kat dekat rakaman sikit. Okey, kemudian nombor 4. Kejap Saya nak kena ulang sikit lah. Boleh Fiza nak saya ulang tak? Boleh. Isian pula Fiza tak dengar daripada tadi kan. Boleh saya ulang sikit. Sikit je saya ulang. Okey, untuk bahagian pertama tadi, mat. Mat ni bacaan panjang ataupun ditambah. Tambah tu tadi terjadi sebab ada alif waw dengan ya. Jadi dipecahkan kepada 2. Yang pertama huruf mat, alif waw ya ini tengok syarat. Kalau sebelumnya alif tu baris atas, sebelum waw baris depan, sebelum ya baris bawah, maka dia jadi mat asli. Itu mat. Dan dia punya huruf mat itu kosong, dia tidak ada tanda mati. Berbeza dengan huruf lin yang nombor 3 ni. Huruf lin ni dia ada 2 sahaja dia guna. Waw dengan ya. Yang mana waw dengan ya ini dia mati dan dia ada tanda mati, dan sebelum huruf waw dengan ya ini berbaris fathah sahaja. Jadi dia itu yang membezakan antara mat yang atas tadi dengan yang lin ni. Sebab dia berbaris fathah. Dan dia ada tanda mati. Kalau untuk mat,
dia tidak ada tanda mati pada alif, waw dengan ya. Dia kosong saja. Okey, boleh? Okey, kita tengok nombor 4. Kadar panjang bagi mat ada 5 peringkat. Jadi banyak sebenarnya kadar. Jadi kalau kita tak biasa, masih belum mahir lagi kan, kita nak kena kira lah dengan kita punya jari, gerakkan jari. Kalau dah biasa tu tak apalah, kita boleh mengagak kan. Okey, cuma dia letakkan kat situ istilah dalam tajwid. Tapi kalau kita tak biasa, kita guna pakai 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat boleh belaka, tak ada masalah pun. Cuma disebut kat sini kalau 2 harakat disebut qasr ataupun qasar. Kan? Qasar dipendekkan daripada 4 kepada 2, solat jamak, solat qasar. Inilah dia. Qasar tu 2 harakat. Saja saya kaitkan dengan yang tu supaya kita selalu kalau kaitkan benda macam tu dia mudah ingat sikit. Okey, qasar 2 harakat. Qasr. Okey, kemudian kalau 3 harakat yang disebut sebagai fuwaiqu qasr. Fuwaiqu tu maksudnya dia lebih sedikit daripada 2. Dia jadi 3 harakat. Kemudian 4 harakat yang disebut sebagai tawassut. Tawassut ni maksudnya pertengahan sebenarnya. Kenapa dia kata pertengahan? Dia nak sebut antara 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau kita tengok 5 jari ni, 2, 3, 4, 5 dan 6. 4 kat tengah ni. Sebab tu disebut tawassut. Ataupun disebut wusta. Okey, itu nama dia. Kemudian yang keempat iaitu 5 harakat yang disebut sebagai fuwaiqu tawassut. Dia lebih 1 daripada 4 tadi. Macam yang 3 harakat lah, dia lebih 1 daripada 2. Yang fuwaiqu tawassut ni dia lebih 1 daripada 4 harakat, maka dia jadi 5 harakat. Dan muka surat 92 nombor 5, 6 harakat yang disebut sebagai isba' ataupun taul ataupun mad. Tapi mad ni terlalu umum kan. Jadi biasa orang sebut mad ni bacaan panjang, tapi mad berapa? Mad apa? Berapa banyak harakat dia? Jadi jarang diguna pakailah. Boleh tapi jarang diguna. Yang selalu diguna pun 6 harakat. Dalam kelas dalam pembelajaran Al-Quran dan tajwid pun jarang disebut isba', kecuali kalau orang yang belajar qiraat kan, belajar imam lain punya bacaan yang berbeza-beza. Dia memang tak sebut ni bacaan berapa harakat, 2 harakat, dia tak sebut begitu. Jadi dia dibiasakan dalam kelas akan disebut ni berapa harakat, ini bacaan qasr. Ini berapa, ini tawassut. Ini berapa, ini isba'. Jadi lama-lama kita mahir. Dari sudut ilmu tu dapat kita aplikasikan lah bila kita baca, bila kita sebut dalam bahasa Arab ataupun istilah tajwid tu. Okey, itu nama-nama ataupun kadar panjang bagi mat tadi tu. Dia ada peringkat-peringkat dia. Okey, saya terus. Nombor 5 mat asli. Okey, kenapa dikata mat asli? Mat asli terjadi dengan sebab adanya huruf mat, iaitu alif, waw dengan ya tadi. Dengan syarat, ada syarat lagi, tidak ada hamzah atau sukun selepasnya. Kalau ada hamzah, maka bacaan itu tidak boleh dipanjangkan. Kan? Okey, kemudian mat asli juga dikenali sebagai mat tabi'i. Tabi'i ni maksudnya kebiasaan, tabiat. Dia dah memang mat je 2. Macam tu. Asal dia kan. Tu sebab dia letakkan nama mat tabi'i. Dia banyak nama. Mat tabi'i boleh, mat zati boleh, mat asli boleh. Suka hatilah. Jangan mat ali sudah. Okey, yang mat, kalau mat mimta tu lain maksud dia. Ni mimdal, mad. Mad maksudnya pertambahan. Tapi kalau mat mimta maksudnya apa? Mati. Okey, seterusnya nombor 6. Dinamakan mat asli kerana hukum mat tersebut berlaku dengan sebab asal semata-mata iaitu huruf mat. Semata-mata 3 huruf sahaja, tidak ada huruf lain. Dan yang ketujuh, mat asli dibaca dengan kadar 2 harakat iaitu bacaan qasr. Saja sebut balik kat sini supaya kita ingat. Dan mat asli juga terbahagi kepada 2 bahagian. Kenapa pula ada 2 bahagian? Kerana dalam Al-Quran bukannya terdapat kalimah-kalimah Al-Quran sahaja, tetapi terdapat juga huruf Al-Quran. Kenapa kita sebut huruf Al-Quran? Kalimah Al-Quran yang kita sebut tu pun daripada huruf juga. Maksud saya huruf ni kita menyebut huruf Al-Quran tu tanpa baris. Disebabkan dalam Quran ada huruf yang kita kena sebut tanpa baris dan ada baris, maka dia jadi
pembahagian tu kepada dua. Yang pertama disebut kalimi dan yang kedua disebut harfi. Faham tak yang ni? Contoh contoh dibagi kat bawah ni. Nombor 1 mad asli kalimi. Bergerak tu tingkat tu. Dia tarik. Takut. Pandailah kemas pula dia. Dia jadi mata merak ibu ni. Pandang sini, pandang kamera, pandang tu, pandang dia. Okey, nombor 1 mad asli kalimi. Apa yang dimaksudkan mad asli kalimi? Iaitu dikata mad asli yang terdapat pada kalimah-kalimah Al-Quran lah. Ini yang memang bersepah lah, banyak lah kan. Baca sikit jumpa mad asli, baca sikit jumpa mad asli pada kalimah. Dan ditulis kat sini, mad asli kalimi juga dikenali sebagai mad asli mutlak. Dia tidak boleh berubah. Contoh pada kalimah nuhiha. Pada satu kalimah je, tiga-tiga mad asli ada. Nampak tak? Nu, waw. Sebelumnya baris depan. Hi, ya. Sebelumnya baris bawah. Ha, alif. Sebelumnya baris atas. Satu kalimah dia kaut semua. Itu pada kalimah ataupun perkataan. Berbeza dengan mad asli harfi. Ini yang saya nak sebut tadi ni. Kerana dalam Quran ada juga huruf yang kita sebut tanpa baris. Kat mana? Fawatihus suwar, iaitu pembuka surah yang kita sebut alif lam mim, kaf ha ya ain sad, yasin. Kan banyak kan? Hamim. Itulah dia mad asli harfi. Tapi macam mana kita nak kenal mad asli harfi? Okey, kita tengok mad asli harfi yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah yang saya sebut tadi, fawatih aswar. Fawatih tu diambil daripada fataha, pembuka. Aswar tu jamak kepada surah-surah. Jadi banyak surah kan? Jadi dia tak sebut fawatihus surah, dia sebut fawatihus suwar, iaitu jamak kepada surah-surah. Kemudian mad asli harfi juga dikenali sebagai mad asli thunai, tapi jarang juga guna. Dia letak mad asli harfi pun boleh dah. Okey, kita tengok contoh yang paling mudah lah. Pada awal-awal surah yang kita sebut huruf tanpa baris ni, kebanyakannya dia memang tidak ada tanda kecuali huruf yang dieja dengan 3 huruf ataupun huruf yang ada tanda panjang tu dibaca 6 harakat. Tapi perasan tak kita ada huruf-huruf yang kita sebut di awal surah tapi dia tidak ada apa-apa tanda pun. Itulah huruf mad asli dan disebut mad asli harfi. Kerana mad asli itu terletak di huruf. Contoh toha. Kita nampak macam tu. Mana ada mad? Tak ada mad. Rupanya to itu bila kita eja dan buka ejaannya, to tu to alif. Ha tu ha alif. Sebab tu to tu, nak sebut to sebab tu dah. Sebab tu, to tu dibaca 2 harakat, ha tu pun dibaca dengan 2 harakat. Cumanya bezanya dia tidak ada alif sebab dia berada di huruf fawatihus suwar. Memang dia punya keadaan ataupun tulisan ataupun disebut resam Usmani pada fawatihus suwar untuk huruf mad asli ni dia tidak letak apa-apa tanda. Dia kosong je. Toha. Jangan kita nampak toha tu kosong, tak ada tanda, tak ada alif, kita membantai to 1 harakat, ha 1 harakat. Salah. Maknanya kita nak kena tahu ejaan huruf to alif, ha alif. Sama juga macam yasin. Ya tu ya alif. Yasin. Yang panjangnya sin, ya tu tetap dibaca dengan 2 harakat dan disebut mad asli harfi. Ada berapa sebenarnya huruf mad asli harfi? Selain daripada toha. Ni boleh catat sikit kat sebelah tepi tu, yang kosong tu kan. Dia ada 5 huruf, selain daripada toha tu ada lagi 3. Yang disebut sebagai hayyun tohura. Dia punya singkatan dia hayyun tohura. Jadi hurufnya apa? Ha, ya, to, ha, ro. Jadi 5 huruf ni tadi, kita nak buka ejaannya, dia tetap ada alif kat belakang. Jadi 2 lah, maka dia jadi mad asli. Hayyun tohura. Ha alif, ya alif, to alif, ha simple tu ha alif dan ro alif. Itulah mad asli harfi kalau nak tahu. Dari segi hukum tu dia jadi mad asli harfi. Maka jangan tinggalkan kadar madnya. Baca dengan 2 harakat. Okey, jelas? Mad asli harfi tu? Boleh Okey. Seterusnya kita tengok nombor 8. Terdapat 6 jenis kalimah dibaca sebagai mad asli ketika waqaf
dan dibuang alif ketika wasal. Maknanya ni bila kita jumpa kalimah-kalimah ni dalam Quran, berhati-hati Kerana bila kita baca, kita nak waqaf, kita tahu dua perkara ni lah. Waqaf jadi mat asli, 2 harakat. Sambung tak ada mat. Macam tu. Itu maksud dia tadi, mat dia tarik. Jatuh juga ni sekarang. Oh, terror dik. Bergoyang pun tak lah tu. Baik. Allah. Mana tadi dah? Mana tadi hilang dah, dik? Okey, mat asli ketika waqaf. Jadi bila kita waqaf je, pastikan cukup 2 harakat Dan bila kita sambung, dia kata dibuang alif ketika wasal tu. Dibuang alif tu maknanya tak ada mat lah. Jadi biasa yang kita nampak dalam 6 kalimah ni yang paling banyak apa? Ana. Ada juga dalam Quran. Ni kalau nak sebut ni Quran Rasam Usmani lah. Ada juga dalam Quran ana tu yang ada tanda bulat atas. Ada juga Al-Quran yang tidak ada tanda bulat tu. Kalau yang tidak ada tanda bulat tu maknanya kita kena baca macam biasalah. Waqaf tu 2 harakat, menyambung pun kena 2 harakat. Tapi kalau ada tanda bulat ni, maka bila kita waqaf 2 harakat, sambung saja, dibuang alifnya. Ana, kan? Ada yang baca ana minal, tu tidak ada mat. Tidak ada tanda bulat. Kalau begini keadaannya nombor 1 tu, ana minal muslimin. Maka dibaca dengan dibuang alif. Kemudian kalimah lakinna tak banyak, ada 1 je tak silap saya, lakinna. Az-zununa, ar-rasula, as-sabila, qawarira ni ada setiap kalimah tu ada 1 je pada Quran. Tak banyak, tapi ana tu banyak. Itu yang kena hati-hati tu. 1 ke 2 ar-rasula ni, wa ta'na ar-rasula. Qawarira ni ada 2. Ar-Rasulah ni 1, Sabila 1, Zununa 1, Lakinna 1. Cuma Ana dengan Qawarira tu lah. Okey, boleh? Jelas yang nombor 8? Jelas insyaAllah. Okey, habis untuk bahagian pertama mat. InsyaAllah kita terus masuk pelajaran yang kedua. Saya masuk terus boleh ke? Boleh insyaAllah. Fiza, okey Fiza? Okey. Okey. Okey, tengok pelajaran yang kedua, mat wajib muttasil. Bila dah masuk pelajaran kedua, bahagian mat ni, tengok depan ni mesti mat. Maknanya tetap dibaca dengan melebihi kadar 1 harakat. Maknanya mesti dibaca sama ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 ada. Mat tu apa? Bacaan panjang. Wajib, maknanya memang kena wajib dipanjangkan. Okey. Kemudian muttasil tu sendiri. Muttasil ni maksudnya bercantum atau bergabung. Apa yang cantum? Apa yang bergabung? Okey, kita tengok dia punya maksud dulu. Nombor 1, mat wajib muttasil. Dia kalau tengok pada ejaan Rumi tu mutasyil jadinya. Jadi shin nanti. Jadi tengok-tengoklah, jeling-jelinglah tulisan dalam kurungan tu. Dia jadi sad. Yang sebenarnya memang tak boleh dieja bahasa Melayu. Okey. Jadi bukan mat wajib muttasyil tapi mut pula. Mat wajib muttasil, iaitu terjadi apabila huruf mat, apa huruf mat tadi? Alif atau waw atau ya. Bila mat je ingatlah kepala kita 3 huruf tu. Alif, waw atau ya. Yang mana alif, waw dan ya ini bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Nanti kita tengok dia punya contoh-contoh. Ni dia bagi dia punya pengertian dulu. Apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah atau satu perkataan, maka nama dia mat wajib muttasil. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan mat wajib? Kerana semua imam qura', maknanya tak ada terkecuali imam bacaan Al-Quran mewajibkannya dibaca lebih daripada kadar mat asli. Maknanya mat asli berapa? 2. Jadi mat wajib muttasil boleh tak baca 2? Tak boleh. Paling kurang dia baca 4, kemudian boleh 5 dan kadang-kadang dia boleh jadi 6. Itu mat wajib muttasil. Sebab tu dia letak juga nama tu wajib. Tak boleh kurang daripada 2. Dia kata wajibkan lebih dibaca lebih daripada kadar mat asli. Kita dah tahu dah mat asli itu 2 harakat. Kemudian dinamakan muttasil kerana berhimpun. Ni tadi saya dah sebut. Apa makna muttasil? Bercantum. Berhimpun pun boleh. Berhimpun siapa?
huruf mat dengan hamzah dalam satu rumah. Maknanya dalam satu perkataan lah. Itu maksud dia. Kemudian tengok nombor 3. Mat wajib muttasil, wajib dia disebut lagi tu. Wajib dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Maknanya ketika kita baca, bila jumpa huruf mat bertemu hamzah dalam dalam satu kalimah ni dan kita sambung ayat tu, maka kita wajib baca sama ada kita pilih 4 ataupun 5 harakat. Itu ketika sambung. Macam mana pula ketika waqaf? Dan boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf. Okey, saya nak sebut kat sini. Bila dia kata dan boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf, maknanya 4 dengan 5 tu boleh baca tak? Ketika waqaf, mat wajib mutasil juga boleh dibaca 4 atau 5 harakat, tetapi tambah 6 harakat pun boleh. Tu maksud dia. Contoh apa kalau ketika waqaf tu, maksudnya mat wajib tu berada di hujung. Kita baca ayat sepanjang-panjang ayat tu sampai hujung tu fis sama. Jadi mat wajib mutasil tu berada di hujung. Maka sama tu dia boleh jadi kita baca macam biasa 4 atau 5 ataupun kalau kita pilih nak baca 6 harakat pun boleh. Tu maksud dia. Bukan kata bila waqaf mat wajib mutasil ni mesti baca 6 harakat sahaja, bukan. Maknanya boleh dibaca juga 6 harakat. Boleh pilihlah antara 4, 5 dan 6. Dan dinamakan mat muttasil arid lisukun. Kenapa pula bila waqaf dekat hujung nama dia mat muttasil arid lisukun? Sebab bila kita waqaf bacaan di hujung ni kan dia jadi mat arid lisukun. Kemudian bila mat arid lisukun, ni tak belajar lagi mat arid lisukun ni kan. Nanti kita masuk tajuk mat arid lisukun. Maknanya dia macam seolah-olah digabungkan nama mat wajib mutasil sebab ada huruf mat dengan hamzah dalam kalimah tu dan mat hamzah tadi tu berada di hujung ayat, maka digabungkan nama tu mat mutasil arid lisukun. Okey. Adapun jika hamzah tersebut berada di tengah kalimah, maka kekal bacaannya 4 atau 5 harakat ketika waqaf. Ni kalau kita jumpa pada kalimah mat wajib mutasil dan kita waqaf, tapi kalimah itu bukan di hujung, di tengah-tengah, maka dia masih lagi dikekalkan 4 atau 5 harakat. Okey, kita tengok contoh. Kadang tak boleh nak bayang kan bila tak nampak contoh. Ni. Allah Akbar. Sekejap. Okey, kita tengok contoh mat wajib mutasil. Banyak kat situ kalau kita perhatikan daripada nombor 1 hingga nombor 8 yang pasti kita tahu kesemua kalimah-kalimah ini dalam tu dia mengandungi huruf mat dengan huruf hamzah, dia berkongsi rumah. Faham maksud berkongsi rumah? Tempat yang sama dah ada 2 huruf tu. Alif ada kat dalam kawasan ja'a, hamzah pun ada dalam kawasan ja'a. Tu maksud dia. Contoh, cuba tengok nombor 6. As-su'. Kan? Kalau kita baca dan kita waqaf, adakah kita bunyikan hamzah ataupun kita tinggalkan hamzah? Bunyi. Maknanya hamzah tu berada dalam kalimah yang sama dan tak boleh ditinggalkan. Itu maksud dia berhimpun tadi. Berhimpunnya hamzah dengan huruf mat iaitu waw dalam kalimah tersebut. Dia berbeza dengan mat jaiz munfasil. Dia sebenarnya kalau kita belajar mat wajib ni kita kena gabung sekali dengan tajuk mat jaiz. Baru kita nampak. Nanti kalau kita masuk tajuk mat jaiz kita akan lebih nampak. Okey. Jadi kalau kita baca pada nombor 1 katalah kita berhenti. Ja. Maka kita boleh baca dengan 4, 5 ataupun 6 sebab dia berada di hujung. Begitu. Ataupun kalau kita baca ja'ahu dan kita akan contoh kita akan sambunglah. Ja'a apa. Maknanya ja'a tadi tidak dibaca dengan 6 harakat. Dia hanya dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Ataupun nombor 2 tu auliya, maka boleh dibaca dengan 3 wajah. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tapi bila sambung 4, 5 sahaja, 6 tidak. Okey, boleh Okey.
Baik, setakat ni ada nak tanya untuk bahagian mat wajib mutasil? Yep, nampak tak ayat Quran? Tadi kita muka surat berapa? Kejap cuba tengok. Dalam okey, cuba tengok sekejap. Saya tak masuk majlis dulu kan banyak sangat pening. Ustazah, Okey. besar lagi sikit boleh? Boleh. Sekejap. Besar tak? Ke lagi? 200. Okey. Okey, kat mana ni? Nampak tak? Okey, katalah saya ambil dua contoh. Sekejap. Dua kalimah yang sama, nampak tak? Ni. Itu mat wajib mutasil. Tapi kedudukan ni satu dekat tengah ayat. Satu kita berhenti kat ujung. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Kalau kata kat tengah tu kita baca 4, dekat hujung kita nak ambil 4 pun tak ada masalah. Dekat tengah tu kita ambil 5, dekat hujung nak ambil 5 pun tak ada masalah. Dekat tengah tu memang 4 dengan 5 saja. Tapi 4 atau 5 kita pilih kat tengah, belakang tu kalau kita nak ambil 6 pun tak ada masalah. Sebab dia sebahagian daripada mat arid li sukun. Jadi itu yang digabungkan nama tadi. Mat mutasil arid li sukun. Okey. Ni malaikati. Nampak tak? Kalimah malaikah. Malaikah tu satu ke dua kalimah? Satu. Malaikat. Adakah kita sebut mala satu, ikah satu? Tidak. Kalau kita sebut mala satu, ikah satu, berpecah malaikat tu. Malaikah kan. Dia kan satu. Jadi kat situ ada huruf mat dalam ni yang warna merah ni kan. Dia bertemu dengan siapa? Hamzah kat sebelah ni. Maka dia jadi mat mutasil. Ataupun mat wajib mutasil. Itulah dia. Tapi berbezalah dengan Ustazah, ya saya. yang dua dalam satu ayat tu Yasha tu kan. Cakap kalau kita boleh ambil 4 ataupun 5 ataupun 6 kan. Tapi dia kena sama ke kalau ambil kat depan ni kena ambil 4, belakang tu pun kena ambil 4? Tak semestinya. Okey. Boleh je. Okey. Wa malaikati tadi satu mat wajib mutasil. Okey, saya tunjuk je dulu kat sini Dia ada banyak ni. Banyak contoh mat. Okey, kalau ikutkan apa yang saya bulatkan ni, cuba tengok. Rabbana la tu'akhidna in. La tu'akhidna in. Dikira tak tu? Mat wajib mutasil tu. Sebab dia bertemu juga mat. Mat pada na tu mat kan, tapi hamzah yang sebelah dia tu bukan duduk dekat kalimah tu'akhidna. Hamzah tu pada kalimah in. In tu kalimah lain. Kan? Jadi itu bukan mat wajib mutasil. Sebabnya beza sikit lah. Saya cerita sikit. Untuk mat jaiz munfasil ni, maksud dia lebih kurang sama juga. Kaedah dia pertemuan mat ataupun alif wawiyah tu bertemu dengan hamzah juga. Tapi dalam dua kalimah. Sebab tu nama dia mat jaiz munfasil. Jaiz tu harus tu dari sudut kadar harokat dia. Nanti kita cerita pula kadar harokat dia. Munfasil tu maksudnya berpisah ataupun bercerai. Tak sedap benar bunyi bercerai tu kan. Jadi dia apa selain daripada berpisah? Nak sebut? Dalam buku tajuk tu tulis apa kalau mat jaiz sebelah dia kan? Sajalah ni nak tunjukkan dia punya asing Berasingan. Berasingan tu sedap lah sikit bunyinya kan. Jadi sekejap saya padam ni. Kalau kita tengok tu'akhidna satu kalimah. Kan? In satu kalimah. Jadi dia asingkan dia punya pertemuan mat dengan hamzah. Kemudian kalau tengok nasina au akhtana, nampak? Nasina satu.
au. Kat situ ada hamzah lagi. Tapi tetap juga mad jaiz munfasil sebab dia berasingan antara mad dengan hamzah. Nampak? Okey, kemudian alaina isra. Nampak? Alaina kalimah pertama ada huruf mad. Isra kalimah kedua ada huruf hamzah. Oh, kebanyakan kat sini semuanya mad munfasil. Tapi nampak tak beza? Itu sebab dinamakan mutasil dan dinamakan munfasil. Mutasil bergabung, munfasil tadi berpisah ataupun dia asingkan. Dia asingkan mad dengan hamzah. Tapi dari sudut pertemuan sama hurufnya, iaitu mad bertemu dengan hamzah. Cuma adakah satu kalimah ataupun dua kalimah. Itu sahaja beza dia. Dan ada juga sedikit perbezaan dari sudut dia punya kadar harokat. Contoh kat sini saya ambil yang hujung sekali, warhamna. Mad jaiz munfasil ni kalau kita baca waqaf, dia hanya dibaca 2 harakat sahaja. Maknanya dia jadi mad asli balik. Kenapa 2 harakat? Sebab adakah bila dia berhenti pada warhamna, dia bunyikan hamzah pada anta tu. Contoh, warhamna. Adakah dia bunyikan hamzah? Tidak. Jadi bila dia tidak bertemu dengan hamzah, maknanya tak cukup syarat, maka dia bukan mad jaiz munfasil bila dia waqaf. Maka dia jadi mad asli sahaja. Sebab tu kita kena patah balik jadi 2 harakat. Bila bacaan kita sambung, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, baru dia jadi mad jaiz munfasil sebab dia bertemu mad dengan hamzah walaupun dia berpisah dalam 2 kalimah. Maka dia boleh jadi 4 atau 5 harakat ketika sambung. Tapi ketika waqaf dia jadi 2 sahaja. Itu beza mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil. Nampak? Ini sebenarnya secara tak langsung saya dah masuk dah sekali. Saya dah masukkan sekali mad jaiz munfasil. Jadi ada sedikitlah dia punya perbezaan dari sudut pengertian dia. Sama hurufnya tapi dia jumpa dengan 2 kalimah dan 1 kalimah. Dan dari sudut harakat tadi tu, bila waqaf dengan wasal dia tak sama dengan mad wajib mutasil. Okey, jelas? Jelas Okey, setakat ni ada soalan? Alhamdulillah. Ustazah, Ya saya. nak tanya, kalau macam kalau nak wakaf kan ada hamzah Okey. baris atas. Kalau yang hamzah baris atas tanwin tu hukum apa Ustazah? Sebab dia kena sebut a kan bila kita wakaf. Yang tu kira ada mad ke apa Ustazah? Tengok kalau sebelum dia ada huruf mad dan hamzah, maka dia jadi mad wajib mutasil dulu dan hujung tu dia jadi mad badal ataupun mad iwad. Dia ada dia punya pembahagian pula tu, dia ada khilaf pula tu. Tapi kebanyakannya mad iwad sebab mad iwad ini adalah bacaan dia mewakafkan bacaan di akhir kalimah yang berbaris 2 di atas. Macam hamzah itulah. Ya. Tapi kalau Ida perasan untuk mad wajib mutasil kan. Bukan mad wajib mutasil, untuk mad iwad yang tanwin atas ataupun tanwin fathah, kalau dia bunyi a tu mesti sebelumnya huruf alif. Mesti ada alif. Mesti ada alif. Jadi bunyinya a. Itulah syarat dia, sebab tu dia kena bunyi a. Tapi okey. Cuma nak fahamkan apa beza kalau tanwin baris atas dengan hamzah tanwin baris atas dengan hamzah baris atas sahaja masa waqaf. Kalau hamzah baris atas sahaja dia memang mati kan? Memang matilah kan? Memang mati. Tapi kalau tanwin fathah dekat hamzah dia tak boleh mati, dia kena bunyi a. Okey. Tak apa. Tapi bagus Ida punya soalan tu. Dia punya huraian lagi tu nanti. Apa dia Ida? Yang tu kira termasuk dalam tajwid jugalah yang Ustazah? Termasuk. Okay. Termasuk juga dalam nanti dekat dalam mak iwad dia ada sentuh, mak badal pun ada sentuh. Kalau Ida perasan buku yang coklat kita belajar dulu, Ida ada kan buku tu? Ada. Yang itu pun dia ada bagi kaedah tu. Cuma saya tak ingatlah sekejap buku tu dalam mat iwad juga ke? Buku coklat tu dia tak ada mat, cuma kaedah membaca, kaedah membunyikan ataupun cara waqaf. Itu ada dekat muka surat 114. Betul 114. Yang bawah nombor 15 tu. Akhir suku kata terdiri daripada huruf hamzah berharakat fathatain tu. Betul. Dibaca fathah tu. Tapi dia ada huraian sebenarnya, tapi ni kira macam dia memudahkan untuk kita pastikan macam mana nak baca bila jumpa kalimah-kalimah yang ada tanda macam gini. Tapi nanti saya bila masuk tajuk mat iwad, nanti saya terangkan lagi. Okey. Dia berkait dengan mat iwad juga.
Okey, selain daripada tu, ada lagi soalan? Pertama. Ustazah, nak cakap tu, Ah. kalau kita nak persenangkan macam kita, kalau tak tahu wajib mutasil dengan jaiz mufasil, hamzah tu kalau macam majaiz tu hamzah tu ada batang. Habis kita kalau nak kenal straight away kan, kalau hamzah tu dia ada rumah. Ada rumah. Kalau tu wajib mutasil dia tak ada rumah, dia hamzah saja kan. Itu lagi senang kita nak identify. Betul. Cuma Hajah itu kalau kedudukan hamzah dekat hujung kalimah. Tapi kalau dekat tengah kalimah, kalau kita tengok contoh dekat muka surat 102 tadi tu kan, buku pink buku surat 102 pula 94. Macam nombor 7, nombor 8 dia duduk dekat atas rumah tu je saja, rumah hamzah macam tu sajalah. Tapi kalau kat tengah tu memang kita tahu confirm dia adalah mad mutasil, mad wajib mutasil. Tapi kalau hamzah dekat hujung ni insya-Allah memang itulah tanda yang paling mudah. Kalau mad jaiz betul lah macam Hajah ini share tadi kan. Kalau mad jaiz dia ada rumah, dia duduk dekat atas waw ataupun duduk atas alif. Sama ada duduk atas ataupun bawah alif. Tapi kalau mad wajib mutasil dia sendiri. Nampak tak? Belakang ni semua dia sendiri. Jadi bila dia sendiri tu, bila kita baca kalimah tu kita kena bawa hamzah tu sekali. Sebab dia tak ada rumah, sian dia, bawa lah dia sekali. Kalau mad jaiz mufasil tu dia ada rumah dia. Tak apa, kalau kita nak berhenti kat situ kita tinggalkan dia pun tak apa sebab dia ada rumah dia dah. Yang ni tak ada rumah, sian dia. Jadi bila sebut mad wajib mutasil kena bawa sekali. Okey, boleh? Okey, selain daripada tu, terima kasih Hajah kongsi tu. Itu salah satu tip sebenarnya. Okey. Kalau tak ada kita berhenti dulu setakat ni, nanti insya-Allah minggu depan kita sambung mat jaiz tu saya sebutkanlah sikit nanti. Dah faham dah tadi tu sebenarnya. Okey, dia adalah penerangan-penerangan tertentu dia. Okey, baik kita tangguhkan dulu untuk hari ni insya-Allah. Kita sambung minggu depan Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Stop.